Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin, muslimat, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih hidup bersama-sama dengan kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas pengajian pondok hujung minggu, dan tuan-tuan yang mengikuti program ini secara online, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ma'ana. Dan insyaAllah kita akan untuk sesi yang pertama ni, kita akan meneruskan bacaan kitab Minhajul Abidin, karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan insyaAllah kitab kita yang kedua adalah kitab Tauhid. Baik, pada minggu yang sebelumnya, kita telah pun membicarakan berkenaan dengan tajuk yang berkait dengan satu sifat mazmumah yang boleh menghancurkan amalan kita. Inilah yang paling ditakuti oleh baginda Nabi SAW. Ya, apakah mazmumah yang sangat ditakuti itu? Selain daripada tidak ikhlas, selain daripada orang tu dia riak dalam amalnya, satu amal yang boleh membinasakan amal-amal yang kita lakukan dinamakan sebagai ujub. So ujub ini adalah satu amal yang kena pada semua orang. Tak kira lah dia orang alim ke, orang tak alim ke, orang jahil lagi lah kena. Ya, kalau orang alim ni, orang yang belajar, sekurang-kurang dia tahu itu ujub. Tapi kadang-kadang dia terkena juga. Ya, cuma tinggal lagi dia ada chance untuk selamat sebab dia tahu. Ya, dia tahu. Jadi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada terkena sifat ujub yang membinasakan ini. Kerana amal, bila ada ujub, Allah Subhanahu wa taala tidak terima amal tersebut walau besar macam mana pun. Walau besar macam mana pun. Itu kita kena ingat, ya. Dan ujub ini biasanya dia akan datang kepada orang-orang yang tidak menyerahkan amalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Dia rasa amal itu dialah, dengan kekuatan dia, dengan kemahiran dia, dengan kehebatan dia, maka dia dapat beramal. Jadi sebab itulah, kalau kita tengok dalam kitab ini, kita rujuk muka surat 405 ya, sebelum kita pergi kepada 409. Dia ada 3 ya. Dalam kitab ini musannif dia membahagikan kepada 3. Pertama, dia kata wujub untuk selamanya. Yang wujub yang untuk selamanya ini ialah golongan Mu'tazilah dan Qadariyah.
Kita tahu bahawa golongan Mu'tazilah dan Qadariyah ni, mengapa mereka ini amal mereka tak lepas daripada wujub, dan wujub itu bersifat selama-lamanya kerana i'tiqad yang ada pada diri mereka. Sebab mereka mengatakan bahawa bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk, selepas daripada tu Allah Ta'ala tak campur tangan lagi dah akan perbuatan makhluk. Tak ada campur tangan Allah. Semua itu terpulanglah kepada makhluk. Makhluklah yang menentukan perbuatannya. Ini wujud. Ini orang yang tak sadar diri. Sedangkan Allah nyata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang mencipta kamu, dan apa jua perbuatan yang kamu lakukan, Allah Ta'ala yang ciptakan. Benda ni yang paling susah kita nak terima. Kita boleh terima Allah Ta'ala cipta alam ini, cipta bumi, cipta diri kita. Allah Ta'ala mencipta perbuatan kita, Allah Ta'ala mencipta gerak hati kita, Allah Ta'ala mencipta akal pemikiran kita, rasa kita, payah nak terima. Effort kita, payah nak terima. Sebab kita rasa kitalah yang membuat. Nampak pada zahir memang kita berbuat, tapi ini terkena kepada golongan Mu'tazilah. 100% dia rasa perbuatan dia tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, logiknya kita fikir macam ni lah. Dari sikit i'tiqad, sikit akidah, mudah untuk kita faham. Kita ni, alam ni asal tiada, benda yang tiada. Siapa yang mengadakannya? Allah yang mengadakannya. Bila mana Allah Ta'ala mengadakan, takkan dia hanya mengadakan sebahagian saja. Dia ada bahagian ada bahagian yang Allah Ta'ala tak jadi, ada bahagian yang Allah Ta'ala. So, semua sekali dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena iktiraf tu, termasuk perasaan kita, termasuk perbuatan kita, termasuk apa jua lah, daripada sekecil-kecil yang wujud atas alam ini sampai sebesar-besar, zahir maupun batin, yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Mudah je tuan-tuan. Kita tengok pada zahir kita, tubuh badan kita yang zahir ni. Zahir ni kita bolehlah af'al ikhtiyariyah kalau kita belajar dalam tauhid. Perbuatan yang mana kita ada pilihan padanya. Contoh, kita boleh datang sini, kita tak boleh datang sini, kita boleh angkat tangan kita boleh tengok, kita boleh dengar. Itu ikhtiyariyah. Tapi tuan-tuan, dalam tubuh badan kita yang Allah Ta'ala ciptakan ni, banyak benda-benda yang kita tidak boleh kontrol, kita tak boleh pilih. Degup jantung kita boleh pilih, nyawa yang kita boleh pilih, urat yang segala ni boleh pilih, darah yang mengalir, kolesterol ni. Tuan-tuan makan je lepas ni sekarang tu, siapa yang proses tu? Tuan-tuan boleh pilih nak proses, nak makan dulu? Tak boleh. Semua tu Allah Ta'ala yang punya kerja, punya buat. Lepas tu zat-zat tu, mana yang tu yang dijadi najis, jadi air kencing, jadi zat, kita yang menentukan. Kita boleh pilih nak banyak ni banyak. Tak boleh tuan-tuan. Itu saja pun kalau akal kita fikir, kita dah tak boleh pilih. Ni kan pula kita nak kontrol perbuatan kita. Tapi ingat, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib berusaha dan berikhtiar. Namun dalam Ahlus Sunnah, usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Asbab tidak memberi bekas. Apa itu asbab? Asbab segala benda yang Allah Ta'ala cipta jadikan, itu namanya asbab. Obat, asbab. Kita usahalah buat macam mana, itu asbab. Asbab tidak memberi bekas. Tapi wajib kita mengadakan asbab. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib dia berusaha dan berikhtiar. Wajib dia mengadakan asbab. Kalau tak usaha dan ikhtiar, tak mengadakan asbab, jatuh kita pada qadariyah, jatuh kita pada qadariyah. Sebab itu, mengapa golongan Mu'tazilah dan Qadariyah ini, mereka ini terkena dengan penyakit wujud yang selama-lamanya, sebab berdasarkan kepada pegangan i'tiqad mereka, ya. Jadi tak perlulah, sebab saya dah syarahkan pada minggu yang sudah dengan syarahan yang panjang lebar buat ni dah. Baik. Jadi satu lagi tu yang berkenaan dengan yang kedua tu ialah sifat wujud. Sifat, kalau kita tengok di sini, golongan ini mengingati kurniaan Allah dan menganggap segala tindakannya ada. Ini baru golongan yang sebenar. Golongan yang kedua ni, dia merasakan bahawa dia dapat melakukan sesuatu itu
adalah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru betul. Ya, dapat sembahyang. Memang kita sembahyang. Kita niat pun sahaja aku sembahyang fardu subuh, aku. Tapi tuan-tuan kena ingat, aku di sini ialah aku yang diwujudkan oleh Allah. Aku dapat datang ke masjid, dapat datang ke ni, aku yang dikurniakan oleh Allah dapat datang. Bukan kerana diri kita semata-mata. Macam Mu'tazilah, macam Qadariyah tadi, dia sejati. Dirinya yang sejati. Kalau tak aku tak ni, tak ada lah. Hendak, ini kurnia Allah. Itu beza orang yang selamat. Ini golongan selamat. Ini golongan sebenar, golongan kedua. Ini golongan yang selamat daripada ujub. Bila mana dia sandarkan segala perbuatan amal dia kepada Allah. Ya. Ini orang yang selamat. Jadi kita kena ingat, kalau kita nak masuk golongan selamat ni, kita kena rasa ni. Tuan-tuan, kita berhenti sikit sebelum ni. Dalam kitab Hikam dia menceritakan, telefon mana tu? Dalam kitab Hikam dia menceritakan tentang sebab-sebab ditolaknya amal seseorang. Tuan-tuan, kita sangat takut kalau kita beramal, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cara ringkas ni kita bagikan kepada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang batin. Sebab-sebab yang zahir, pertama dari segi akidah. Akidah tak betul, ya. Akidah mestilah akidah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab itulah akidah yang diiktikadkan sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, akidah itu tak berubah. Akidah perkara yang tidak berubah, tuan-tuan. Syariat berubah. Syariat Nabi Adam lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain, ya, Nabi Muhammad lain. Tapi akidah tidak berubah. Pastikan akidah kita akidah yang sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang dan para sahabatnya. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang akidah yang selamat, firqatun najiyah, Rasulullah beritahu, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berpegang atasnya, ataupun kita namakan sebagai ahlu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah pun beritahu 70 umatnya akan terpecah pada 73, 72 dalam neraka, satu puak saja yang selamat. Pastikan tuan-tuan, i'tikad yang satu puak ni, siapa mereka, kita wajib mengenal. Kalau kita akan termasuk kepada golongan yang 72 ni, bila syak, tanpa syak. Dan of course, bila termasuk pada 72 ni, amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, bab akidah. Yang kedua, bab syariat. Kena belajar bab syariat, bab fiqh ni. Perkara yang rukun, perkara yang wajib, perkara yang membatalkan setiap amal kita. Kita kena tahu, tuan-tuan. Ini supaya amal kita tidak ditolak oleh Allah. Satu akidah, satu syariat. Saya buat secara ringkas lah, tuan-tuan. Yang ketiga, jangan termasuk dalam golongan ni. Golongan apa dia? Pertama, isteri yang dimurkai oleh suaminya. Isteri yang dimurkai oleh suaminya kerana salah dia, tidak akan diterima oleh Allah amalnya. Dia buatlah amal banyak mana pun tak terima, tuan-tuan. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua ibu bapanya. Anak yang durhaka ni pun sama, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak terima amal dia. Yang ketiga, hamba. Zaman sekarang tak ada lah. Hamba yang lari daripada tuannya. Ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Yang keempat, orang yang makan makanan yang haram. Hadis Nabi banyak menceritakan barang siapa yang memasukkan dalam juf. Juf ni ulama menterjemahkan kerongkong dan juga perut, ya. Masuk je dalam mulut kita, masuk dalam kerongkong, jatuh dalam perut, benda yang haram, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di antara orang-orang yang amalnya tak terima apa dia? Peminum arak, tak terima, tuan-tuan. Amal orang yang mudmin, orang yang ketagih dengan arak, orang yang berzina, orang yang melakukan maksiat-maksiat besar sehingga mereka ini bertaubat. Dan juga orang yang mendatangi arraf. Arraf ni siapa? Tukang tenun. Mana ada tukang tenun? Bomoh tu tukang tenun lah, tuan-tuan. Tak hilang barang, jumpa bomoh tengok lain, tukang tenun lah tu. Tak diterima. La tuqbal salatahu 40 yauman. Tak diterima sembahyangnya 40 hari. Oh, tuan-tuan, jangan cari pasal dengan benda-benda macam itu. Bab-bab dari segi
zahir, dari segi batin. Dari segi batin dia banyak, dari segi batin dia lagilah banyaknya tuan-tuan ya. Salah satu benda yang paling besar dari segi batin ini ialah ikhlas. Orang yang buat amal tak ada ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala memang tak terima amal dia. Buatlah besar macam ni, sebab Allah Taala tak heran pun amal ni. Allah Taala kata bukan setakat amal kamu, kamu tu aku ciptakan. Kerak kamu aku ciptakan. Apa yang ada pada kamu tu milik aku. Kamu tak ikhlas. Allah Taala tak heran pun. Bagilah besar mana pun emas, bagilah besar mana pun tanah, tapi tak ikhlas kerana Allah. Allah Taala tak heran pun. Sebab dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah jika dibandingkan dengan sebelah kepak nyamuk yang kita baca hadis kan. Sekiranya Allah dalam hadis kursi ya, yang kita baca tu, sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan sebelah kepak nyamuk. Tengok hadis tu ya, punyalah dia menghina dunia dengan sebelah kepak nyamuk. Nescaya Allah Ta'ala tak beri minum orang yang kafir itu walaupun seteguk air. Nak cerita tak ada nilai. Jadi sebab tu tuan-tuan, ikhlas sangat penting. Buat benda kecil, ikhlas. Satu, ikhlas. Yang kedua, ini perkara yang berkait dengan batin kita ya. So dia banyak lagi benda lain, tapi saya ringkaskan satu lagi. Jangan kita rasa bahawa yang dipanggil ananiah, keakuan, kita merasa kita lah ya, kita merasa akulah yang buat ni. Yang ni yang disebut dalam ni yang kedua ni tadi. Saya dah bawa kemari tadi ya. Dia kata golongan ini mengingati kurniaan Allah. Dia rasa dia dapat kurniaan Allah. Sebab itu dalam kitab hikam tu dia sebut tabarri min haulin wala quwwatin. Seseorang itu dia mestilah dapat menghindari, menghalang. Tabarri ni berlepas diri. Min haulin, daripada dia rasa dia ada kekuatan. Kerana kekuatan dia lah, kerana usaha dia lah dia dapat melakukan ketaatan ini. Kerana usaha dia lah dia dapat baca Quran, dapat solat. Dia tak sedar bahawa itulah kurnia Allah yang Allah kurniakan kepadanya. Bila kita rasa kita tanpa ada bantuan pertolongan daripada Allah, maka amal itu tidak diterima. Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kita, Allah Ta'ala sandar pun kepada kita, hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Benar, semua ni Allah Ta'ala sandarkan kepada kita. Tapi jangan lupa, iyyaka na'budu. Na'budu itu saya dah beritahu kepada tuan-tuan, lambang kepada syariat. Nasta'in lambang kepada hakikat. Na'budu segala benda yang kita ibadah, kita persembahkan. Tak kisahlah baca Quran ke, sedekah ke, solat ke, korban ke, kita buat apa saja, naik haji ke, umrah, khusus umrah tu penuh orang ya. Tapi ingat, tabarri min haulin wala quwwatin, kena ada rasa tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya. Itu yang kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Sebut ramai, tapi macam mana untuk berpegang, untuk pegang, nak rasa benda tu. Ya Allah, tak ada daya aku ya Allah, tak ada payu aku ya Allah. Kalau kau tak bagi pada aku tak mampu ya Allah nak datang kelas ni. Aku tak mampu nak solat ya Allah. Aku tak mampu nak ucapkan lafaz-lafaz zikir ini ya Allah. Kalau kita merasakan bila kita buat ibadah tu, kita sedang menerima kurnia Allah. Kita tidak memiliki daya upaya kalau kita tidak diupayakan oleh Allah. Sebab itu memanglah kita tengok dalam sembahyang kita, aku solat fardu subuh, aku nampak semua niat kita, aku puasa, aku. Tapi bukan aku yang sejatinya aku yang didaya dan upayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang dicipta oleh Allah, aku yang diberi keupayaan, aku yang didaya dan diupayakan oleh Allah, baru selamat, baru diterima akan amal orang itu. Tabarri min haulin wala quwwatin, dia berlepas diri daripada kekuatannya dan usahanya. Dia rasakan usahanya itu kurnia Allah padanya. Dia rasakan kekuatannya itu adalah kurnia Allah kepada dirinya. Ni ciri-ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah, ciri-ciri orang yang amalnya itu selamat. Jadi
Tak cerita banyak lah. Itu golongan yang kedua. Itu banyak. Kalau kita buka dalam kitab hikam tu, semangat tuan-tuan. Sebab tu kitab hikam ni memang kita kena mengaji lah ujung-ujung nanti, ya. Sebab dia satu kitab yang mengupas tentang asrar, rahsia-rahsia. Sebab tuan-tuan, kita belajar bab syariat, bab fiqh untuk mengesahkan amal kita. Tasawuf untuk kita tahu sama ada amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah. Penting sangat belajar tasawuf. Kita boleh belajar fiqh, tak ada masalah lah tuan-tuan. Fiqh ni okey lah, selamatlah kita, taklif, tak ada taklif lah, ya. Cuma tinggal lagi kita tahu sama ada amal kita diterima ataupun tak diterima. Itu perlukan ilmu tasawuf. Seperti contoh tabarri min haulin wala quwwatin. Fiqh tak ada cerita tabarri min haulin wala quwwatin, tapi dalam kitab tasawuf tabarri min haulin wala quwwatin ini dicerita oleh ulama-ulama tasawuf, ya. Boleh. Baik, panjang lebar lah kita ini mengupas tentang mukadimah saya pagi ni tentang apa yang telah kita belajar pada minggu yang sudah. Jadi kita masuklah dalam kitab kita hari ini, muka surat 409 aja, ya. Betul, ya? Seolah-olah dengan ayat tersebut situ, ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Kita sambung balik kitab kita ni. Seolah-olah dengan ayat tersebut Allah berfirman. Apa firman Allah? Ayat yang sebelumnya tadi yang kita baca pada minggu yang sudah. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ard mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ini musannif ataupun pengarang mengupas ayat yang telah dibawa itu, ya, seolah-olah. Sebab itulah dia bunyi seolah-olah dengan ayat tersebut Allah berfirman. Ayat yang kita baca sebelum. Baik. Apa kata dia? Inni khalaqtus samawati wal ard wama bainahuma fi kulli hadhihi as-sana'i' wal bada'i' waqtafaitu bi nazrika lita'lama anni qadirun alimun qadirun alimun wa anta tusalli rak'ataini ma fihima minal ma'ayib wat taqsiri fala taktafi bi nazari ilaik wa bi ilmi bik wa thana'i alaik wa syukri lak hatta tuhibbu an ya'lamal al khalqu liyamdahuka bidzalika ayakunu dzalika wafa'un أو يكون ذلك عقلا يرضاه أحد لنفسه ويحك أفلا تعقل. Ayat yang akhir tu, ويحك أفلا تعقل. Baik, kita tengok apa terjemahan dia. Inni khalaqtus samawati wal ard. Inni sesungguhnya aku, khalaqtu mencipta, telah mencipta. Apa yang dicipta? As-samawati, langit, wal ard, bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Keduanya, dhamir huma itu kembali kepada langit dan bumi. Fi kulli hazihi as-sana'i', dan dia kata pada setiap ciptaan ini, wal bada'i'. Badi' ni artinya apa yang Allah Ta'ala ciptakan jugalah. Sana'i' ni ciptaan, badi' ni rekaan, apa yang Allah Ta'ala reka, bentuk, ya, cipta. Sebelum mana dulu? Cipta dulu ke reka dulu? Mesti ada reka bentuk. Sebab tu ada arkitek, ya. Arkitek ni dia mereka bentuk bangunan, lepas tu baru cipta, ya. As-sana'i', ciptaan-ciptaan, bada'i', rekaan-rekaan, ya. Waqtafaitu bi nazari,
Dan waqtafaitu, aku memadai, binazrika, dengan pandangan engkau, lita'lama, untuk mengetahui, anni, sesungguhnya aku, qadirun, maha berkuasa, alimun, maha mengetahui. Allah Ta'ala kata, walaupun aku ciptakan benda-benda ni, aku nak satu je. Segala makhluk yang aku ciptakan ini, aku nak satu je pada engkau. Apa dia? Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang engkau ketahui. Allah Ta'ala kata, akulah yang berkuasa tu, akulah yang mengetahui tu, akulah yang mencipta tu, aku yang mereka tu. Engkau kena ketahui benda tu lah. Engkau nampak, tapi engkau tak ketahui bahawa benda tu aku yang berkuasa, aku yang mencipta, aku yang mereka, aku yang berkehendak, aku yang menggerak, aku yang menaik, aku yang menjatuh, aku. Kan Allah Ta'ala nak diri dia tu dikenal dia ni, kenal Allah. Anta tusalli raka'atain, ya, musannif kata, kamu sembahyang 2 rakaat, ma'a ma fiha minal ma'ayib wa taqsir, dengan apa yang adanya dalam padanya, dengan keaiban-keaiban dan kekurangan-kekurangan, kamu sembahyang 2 rakaat. Ini tamsilan pada kita sembahyang. Kita ingat kita buat sembahyang sunat banyak dengan duha, dengan apa ni, sembahyang kita berjamaah dengan apa, kita rasa kita dah elok sembahyang tu. Sembahyang kita penuh dengan ma'ayib, keaiban-keaiban, penuh dengan kekurangan, tak khusyuk, ada pula ujub, riak, sum'ah, takabur, dosa yang tak kita bertaubat kepada Allah. Mungkin makan makanan yang tidak Allah Ta'ala redai, mungkin daripada sumber yang malah riba, debu-debu riba kita akhir zaman tak lepas, tuan-tuan. Ulama pun tak lepas daripada debu-debu riba. Allah Ta'ala kamu sembahyang 2 rakaat, kamu buat ketaatan sembahyang 2 rakaat ni tamsil kepada ketaatan kita. Kamu ingat dengan 2 rakaat kamu, dengan sembahyang kamu, dengan ibadah kamu tu sudah cukup memadai. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia nak supaya kita ni sedar. Bila kita tahu bahawa kita penuh dengan kelemahan, tu baru tadi, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kurnia pada aku dapat melakukan solat ni, sedar diri. Ini dah melakukan 2 rakaat pun rasa best, rasa confirm Allah Ta'ala terima. Lepas tu bagi upah 27 kali ganti. Punyalah kita ni tak malu depan Allah Ta'ala. Mana ya Allah upah 27 kali ganda syurga, mana kau nak letak aku ya Allah. Nampak Allah Ta'ala kata sembahyang kamu tu, kamu buat, kamu ingat best, penuh dengan keaiban, penuh dengan kekurangan, tapi kamu rasa kamu best. Lepas tu kamu tuntut. Tengok kita ini kita ni cerita tentang kita ni. Minal ma'ayib wa taqsir fala taktafi bin nazari, dan kamu tidak memadai dengan pandanganku, ilai, kepada engkau, aku tengok kepada engkau, wa bi'ilmi bik, dengan pengetahuanku terhadap engkau, wa sana'i alaik, dan juga pujianku, wa syukri lak, dan terima kasih kepada engkau, hatta tuhibbu an ya'lam, sehingga suka seseorang itu mengetahui al-khalq, ciptaannya itu, yamdahu, ciptaan memuji akan engkau. Engkau nak orang lain, manusia, memuji akan engkau. Bidzalik, yang demikian itu, ayakuna dzalik wafa, itu ke yang dinamakan sebagai ikhlas, itu ke yang disamakan sebagai jujur dan setia. Kau nak selain daripada aku katakan kepada engkau amal kau tu bagus, nak tunjuk pada orang, itu yang dikatakan setia. Lepas tu kau minta ini, rasa kau berhak dapat pahala, itu yang katakan hamba. Ini tamplak kepada diri kita. Kamu rasa dengan sembahyang kamu tu yang tak berapa sempurna, yang penuh dengan keaiban tu, kau minta itu, kau minta ini, kau rasa kau dah bagus. Ayatlah mafal yaliyam jauh. Nak pula orang yang tak tahu tentang ujub riak ni, nak manusia puji je. Nampak dia warah, dia alim, nak puji, nakkan pujian manusia. Ni lagi Allah Ta'ala marah. Ayakuna zalika wafa, ayakunu zalika aqlan. Kau rasa itu orang yang berakal ke? Dari segi fikir pun kita dah tahu bahawa kita ni sangat lemah, sangat tak sempurna, ya. Tiba-tiba nak benda yang pelik-pelik. Yardahu ahadun li nafsih wa yahak, celaka kamu. Afala ta'qil,
tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu menggunakan akal? Itu terjemahan sebiji-sebiji. Mari kita baca apa yang musannif buat terjemahan ni. Itu terjemahan sebiji-sebiji daripada bahasa Arab tadi. Baik. Sesungguhnya aku telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang demikian itu adalah ciptaannya dan keunikannya. Cukuplah perkara itu untuk dilihat olehmu, agar kamu mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa. Akulah yang Maha mengetahui. Terjemah macam ni tuan-tuan faham, tapi tak ada zuk. Saya terjemah sebiji-biji tu nampak macam tak faham, tapi dia ada zuk. Itu beza dia, ya. Sedangkan kalian baru menjalani 2 rakaat sembahyang saja, sudah disulami dengan pelbagai bahaya yang dilakukan secara sewenang-wenangnya. Kerana itu tidak layak bagimu aku lihat, tidak layak untuk aku melihatmu, tidak layak untuk aku memujimu, dan tidak layak aku mensyukuri. Kenapa kamu menghendaki pujian dari orang lain hanya kerana sembahyangmu yang 2 rakaat itu sahaja? Apakah itu bererti kesetiaan terhadapku? Apakah seperti itu merupakan pendirian yang diingini setiap orang? Celakalah kamu. Dan apakah kamu tidak memikirkan? Jadi bezalah sikit terjemahan ni dengan terjemahan yang saya buat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Itu terjemahan sebiji-sebiji. Yang ni terjemahan untuk memahamkan kita dari segi maksud bahasa Arab tu tadi. Baik, kita pergi pada buku surat sebelah tu, tengok apa musannif kata. Seorang pemilik permata mahal, indah lagi antik yang bernilai 1 juta misalnya, jika dijual dengan harga 1 sen pun bukanlah suatu kerugian besar jika dibandingkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala serta pahalanya, kerana keredaan, pahala dan rahmat Allah tiada bandingannya walaupun dengan segala isi dunia. Ya. Tuan-tuan, ini tamsilan. Ya, kalau kita pemilik permata yang mahal, contohlah permata tu macam tuan-tuan ada barang kemas. Barang kemas tu dengan harga 1 juta ringgit, ya. Tuan-tuan nak jual. So benda tu kalau nak dibandingkan dengan apa yang akan tuan-tuan dan perempuan dapat, apa itu? Redha-Nya Allah, benda tu jadi kecil sangat. Ya, nak dibandingkan redha Allah, benda tu jadi kecil sangat. Ya, sebab itu dalam kita beramal ni kita selalu sebut kita nak apa? Lillahi ta'ala. Semua amal ibadah kita semua lillahi ta'ala, betul tak? Tapi kita faham tak lillahi ta'ala tu apa? Itu umum lagi, ya. Memang ikhlas. Lillahi ta'ala tu orang yang ikhlas, betul. So lillahi ta'ala ni dia ada 4 benda dalam dia, sekurang-kurang ni. Satu, lillahi ta'ala itu kerana kita buat amal ibadah tu kerana dia adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, lillahi ta'ala ni, ni lebih tinggi lagi. Kerana orang ni dia mencari redha-Nya Allah. Redha-Nya Allah. So yang ketiga, lillahi ta'ala itu kerana nak mendapatkan rahmat, kasih sayang, kurnia Allah. Dan yang ketiga, keempat, kerana takut dicampak oleh Allah ke dalam neraka, kerana nakkan syurga. Hak ni yang paling bawah sekali. Takut masuk syurga, takut masuk neraka. Hak ni masih lagi lillahi ta'ala, tapi dari segi kelasnya kelas yang paling bawah. Kelas lillahi ta'ala yang paling tinggi apa? Nakkan Allah semata-mata, nak redha-Nya, nak kasih sayangnya, nak kurbah. Kurbah tu apa dia? Hampir kepada Allah, jadi kekasih Allah. Allah Ta'ala kasih rahmat, nak kasih sayang, nak jadi hamba-Nya saja cukuplah. Allah Ta'ala kata, cukuplah engkau ni sebagai hamba tu, cukuplah. Ayat tu cukuplah, tak nak dah benda-benda lain, ya. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok macam Rabi'ah Adawiyah dalam dia punya syair-syairnya, ya, Hila-hila Stulil Firdaus yang tuan-tuan selalu baca tu, ya, yang dibid'ahkan oleh ada beberapa ustaz-ustaz membid'ahkan benda ni, dia tak faham, ya. Itu kata-kata orang yang sudah tinggi keimanannya, pengharapannya kepada Allah. Bukan dia tak nak syurga, bukan tak nak neraka, ya.
tapi dia lebih memilih Allah dan keredaannya berbanding dengan makhluk. Mana lebih hebat antara makhluk dengan pencipta? Sudah tentu pencipta lebih hebat. Antara syurga dan yang menciptakan syurga, sudah tentulah yang menciptakan syurga itu hebat. Jadi kamu nak agungkan apa? Kamu nak apa kalau kita nakkan sesuatu benda yang masih lagi ciptaan? Ubudiyah kita, penghambaan kita masih lagi tidak benar. Kita masih lagi bukan boleh disebut sebagai hamba Allah. Kita boleh disebut sebagai hamba syurga, boleh. Sebab kita lebih nakkan syurga berbanding nakkan Allah. Betul? Ubudiyah itulah yang akan menyebabkan seseorang ini makamnya itu ditinggikan. Allah Ta'ala tetap memberi balasannya syurga yang tertinggi. Ya, sama juga buat dia syurga ataupun neraka sana. Tapi masa kita berada di atas dunia ini, fokus tumpuan kita dalam beramal bukan syurga, bukan neraka, tetapi yang menciptakan syurga, yang menciptakan neraka itu baru namanya ikhlas, nak Allah semata-mata. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, fala yusyrik, Allah Ta'ala kata jangan kamu syirikkan aku dalam ibadahmu kepadaku, jangan kau syirikkan aku. Nakkan Allah, nakkan juga ada selain daripada Allah kan? Itu namanya menduakan. Nak aku saja, tak boleh ke? Tak sempurna ke kalau nak aku saja? Tak mampukah aku nak bagi benda tu, benda ni yang kamu nak tu? Engkau nak aku saja. Tak mampukah aku selamatkan kau? Tak mampukah aku buat apa yang kau nak? Nakkan aku. Allah Ta'ala kata fala yusyrik, jangan kamu syirikkan aku, jangan kamu duakan aku dengan sesuatu apa. Fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang menduakannya, mensyirikkannya, ya, dengan sesuatu apa sekalipun. Sebab itu lagi tinggi hendak kita pada Allah, lagi tinggi makam kedudukan amal yang kita lakukan. Buatlah sesuatu itu semata-mata Allah dan ridhanya. Sebab itulah ulama-ulama sufi dia letak satu kata-kata yang saya suruh tuan-tuan halu hafal. Apa dia? Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Sebelum kita buat sembahyang ke benda ke, kita refresh balik kita punya niat. Takut-takut kita buat tadi kerana selain daripada Allah. Ilahi anta maksudi, nak korban mau ni ilahi ya Allah. Kadang-kadang orang korban dia tak ada niat apa dia. Kan dia orang korban maklumlah duit banyak tuan-tuan, bukan setakat satu bahagian, satu ekor tu pun dia boleh beli, bukan satu ekor, berekor-ekor dia boleh beli, tapi lupa dari segi niat korban dia nak benda, nak tunjuk ke orang bahawa dia banyak duit. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang benda gini kita kena beritahu tawaduknya hati kita masa kita beramal itu yang Allah Ta'ala nilai, itu yang Allah Ta'ala tengok, ya. Tuhanku, tak ada lain, aku nak engkau je ya Allah, aku nak engkau je ya Allah, engkau redalah pada aku ni ya Allah sebagai hamba, cukuplah. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau yang aku maksud, wa ridhaka matlubi, keredaanmu yang aku tuntut, aku tak nak lain ya Allah, aku nak engkau dan keredaan. Terserah kepada engkau ya Allah, terpulanglah kepada engkau, mana engkau nak letak aku ni hamba-Mu, dapat redamu cukup. Baik, kita baca lagi. Maka dengan kurniaannya insya-Allah akan mendapat dunia dan akhirat. Orang yang mendapat memandang kurnia Allah dalam setiap ibadah dia, dalam amal dia, inilah orang yang dapat kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Sesungguhnya Allah lah penguasa dunia dan
akhirat sebagaimana yang kita syarah panjang lebar tadi, ya. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Sesiapa yang mahukan balasan pahala dunia sahaja, maka rugilah ia, kerana di sisi Allah disediakan pahala balasan dunia dan akhirat, ya. Janganlah kita buat satu tu kerana dunia, kerana makhluk, rugi kita, ya. Buatlah, ikhlaskan hati kita. Tak ada yang boleh menyelamatkan kita, hanya Allah saja, pemilik dunia dan juga akhirat. Bukan kerana makhluk, buatlah kerana Khalik yang menciptakan makhluk, ya. Jangan kagum dengan nikmat, kagumlah dengan pemberi nikmat. Antara nikmat kita apa dia? Dapat sembahyang, dapat beribadah, itu nikmat, itu kurnia. Jangan kagum dengan kurniaan, tapi kagumlah dengan yang mencipta atau pemberi kurnia itu, ya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala la yu'ti dunya bi'amali al-akhirah wa la yu'ti al-akhirah bi'amali dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi keduniaan dengan jalan amal akhirat, tetapi jika amalnya dikhususkan untuk dunia, maka tidak mendapatkan akhirat. Boleh tuan-tuan tafsirkan dunia itu kepada makhluk ataupun sesuatu yang tidak ada nilainya di akhirat, ya. Benda yang tak ada nilainya di akhirat namanya dunia, namanya dunia. Baik, dengan demikian niat yang ikhlas ditujukan untuk akhirat, tetapi jika hanya ditujukan untuk dunia, maka akhiratnya akan hilang dan hanya mendapat dunia, padahal dunia tidak kekal, sehingga keadaannya menjadi rugi di dunia dan akhirat. Sesungguhnya jika orang mengetahui bahawa amalan seseorang disebabkan dan diperuntukkan baginya bukan kerana Allah, tentu orang itu akan membencinya, malah menghina dan meremehkannya. Apabila beramal dan terdapat sifat riak, maka riak itu ditujukan kepada Allah, sehingga Allah meredai, mencintai dan mencukupi segala keperluannya. Baik, kalau kita tahu, kita lah, bahawa sesuatu amal yang ataupun saya banyaklah tuan-tuan, kalau kita boleh baca lah, senyum orang yang senyum pada kita tu. Senyum ni macam-macam, ya. Muka tersenyum tapi hati tak tahu ngutuk kita ke apa. Tapi kalau tak buka hijab tu, tengok senyum, rupanya muka dia senyum tapi hati dia, itu namanya senyum munafik, ya. Apa perasaan kita kalau kita tak bukakan hijab benda tu? Sebab itu pernah berlaku pada satu orang sufi. Orang sufi ni, dia dengar orang azan, saya dah pernah cerita lah tu, orang azan, Allahu, betul bila ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ni kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allah Ta'ala bukakan hijab dia. Sufi ni kekasih Allah, dia kasyafkan oleh Allah. Dia kata, kazabta kau tipu dia kata. Orang semua marahlah ke dia, apa pasal kau cakap dia tipu? Sebab dia, Allah Ta'ala boleh buka, boleh tengok, mulut sebut lain, hati sebut lain. Hati dengan penuh kecintaan pada dunia, dengan penuh dengan karat dengan benda, tapi mulut membesarkan Allah. Kau tipu dia kata. Orang tu sebut Allahu Akbar, dia kata kau tipu. Jadi orang marah ke dia, sebab tu benda-benda gini kadang-kadang dia berlaku. Itu nama dia khariqul adat, ya. Itu karamah yang Allah beri kepada dia. Karamah ni khariqul adat, benda-benda yang menyalahi adat kebiasaan. Dia boleh, pasal apa? Pada masa tu Allah bukakan pada dia tengok orang tu sebut apa, hati dia kata apa. Jadi hati, mulut dengan hati kena sama, baru benar, baru orang itu sadiq, baru benar. Macam kita lah, dapat kita tengok orang tu senyum itu, padahalnya dia bapak menyampah kita nampak dapat tengok hati dia, sudah, kita kata, apa tindakan kita pada masa tu. Contoh, ya, bukan macam ni lah ayat dia, ya.
Ya. Macam mana? Okey. Ya. Apabila beramal dan terdapat riak, hendaklah riak itu ditujukan kepada Allah sehingga Allah meredai, mencintai, mencukupi segala keperluannya. Dia riak ni maksudnya nak menunjukkan amalnya. So menunjukkan amalnya. Satu, bila dia tujukan kepada selain daripada Allah, ini yang menyebabkan namanya riak yang tidak diterima oleh Allah. Sebab ada selain Allah tak nak contohnya orang tu dia pakai lawa-lawa, maklumlah, pakai lawa, dia korban banyak-banyak, tapi ditujukan kepada Allah. Itu bukan riak sebenarnya, ya. Kadang-kadang kita ni nampak macam orang tu riak, tapi tak. Pertama, orang tu kalau dia tak jadi riak, macam mana? Amal dia tu, dia tahu bahawa apa yang ada pada dia tu milik Allah, ya. Itu bergantung pada orang yang nak beramal tadilah. Kalau tidak, tak boleh lah jadi orang kaya, bos, ya. Tak boleh lah nak jadi hartawan, jutawan, ya. Sedangkan dalam agama Islam, jutawan, hartawan tidak menjadi kesalahan. Tak boleh lah kita nak ada rumah banyak-banyak, kita nak bina masjid lawa-lawa. Takut orang gelar dia. Kita tujukan kepada Allah. Orang yang nak buat benda ni, dia sedar bahawa aku ada ni pun, ya Allah, kan engkau yang kurnia. Kan dia dikembali kepada Allah. Dan perkara ini, ya Allah, engkau juga yang gerakkan hatiku untuk aku beribadah, untuk aku berkorban, untuk aku membina masjid, untuk aku bersedekah. Dia balik pada Allah. Jadi bila dah macam tu, buatlah besar mana pun, taruhlah cek, salam orang, panggil wartawan, tapi hati dia tak lari. Buatlah besar macam mana pun, billboard yang besar tu, tapi dia tahu, hatinya tahu, tak ada masalah, baru selamat. Bukan kerana nakkan makhluk. Yang dia jadi ni kerana dia nakkan makhluk. Itu yang tak jadi. Allah Ta'ala kata, bila engkau beribadah, buat amal selain daripada aku, engkau nak, aku serahkan itu kepada dia, kerana aku ni sangat pencemburu. Dalam hadis kursi yang lain, Allah Ta'ala tak terima. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad, dalam ayat yang kita baca tadi. Jangan sekali-kali kamu syirik. Tapi bila kita dah tahu benda tu, orang yang selamat, taruh cek besar mana pun tak masalah, tulis billboard, ini adalah satu projek raksasa yang dihadiahkan oleh yayasan. Tapi dia dah tahu bahawa dia dapat ni kerana kurnia Allah, dia buat pun kerana Allah, tak ada masalah, ya. Yang penting dia sedar, dia tahu, dia faham. Sebab tu pentingnya ilmu dalam kita beramal, ya. Selamatlah orang ni daripada riak. Nak riak macam mana? Dia pun milik Allah, harta dia milik Allah, gerak dia pun milik Allah. Dia dapat rasa tu. Bila semuanya milik Allah, tak adalah, selamatlah dia, ya. Kembalilah riak ke apa ke benda semua tu, kembalilah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak riak mana lagi, ya? Tak adalah riak. Walaupun semangat dia punya projek yang dia buat, korban yang dia buat, contohlah, ya. Orang semua korban lembu kuah-kuah, dia beli 10 ekor unta korban lah, lagi dia mampu, tapi ikhlas kan? Dia tu ikhlas, ya? Kan beza. Pakailah kereta besar macam mana pun, Porsche ke, Maserati ke, Bugatti ke, pakailah, tak ada hal. Tapi hati tahu ini adalah nikmat kurnia Allah. Allah yang beri kepada aku. Buatlah untuk kebajikan, buatlah untuk perkara-perkara yang diredai oleh Allah, ya? Tak ada masalah. Nabi Sulaiman lagi hebat, tuan-tuan. Nak banding, tak ada orang boleh lawan Nabi Sulaiman segi kekayaan, ya? Bukan harta, bukan itu, bukan. Tapi bagaimana kita menanggapi Allah dalam diri kita, bagaimana kita meletakkan Allah dalam hati kita, keimanan kita kepadanya, sedar kita masa kita beribadah tadi, ya. Itulah benda yang paling penting, tuan-tuan, ya. Kalau miskin pun, tapi tak ada Allah dalamnya, lagilah, ya. Lagilah dalam miskin, amal pula riak, ujuk, ataupun langsung tak sedar diri, ya. Lagilah miskin di dunia, miskin di akhirat.
Mana nak? Mana nak? Ilmu paling penting tuan-tuan ya. Sebab tu ilmu ni penting sangat. Setelah ada ilmu, macam mana kita nak mengaplikasikan, nak beramal dengan ilmu kita tadi. Terus praktik lah tuan-tuan. Macam mana nak praktik dia? Merasakan segala-galanya milik Allah, kurnia Allah. Bukan senang. Sebab itulah latihan dia sebab itulah untuk seseorang itu sampai kepada hakikat. Benda yang kita cerita ni dah masuk pada hakikat. Dia ada syariat, ada hakikat. Apakah penyambung jambatan antara syariat dan hakikat? Namanya tarikat. Ni cerita lain, dia lagi ke lain nanti ya. Namanya tarikat. Sebab itu dalam tarikat tu apa dia? Tarikat ni kebiasaannya zikir-zikir lah, la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah tu tuan-tuan bukan setakat zikir. Kita mesti ada penghayatan zikir. Bukan zikirnya setiap malam Jumaat, mesti zikir setiap hari kalau boleh. Dan zikir tu bukan setakat zikir, dia mesti ada hayat, penghayatan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Ini biasa orang sebut. Ataupun la maqsud illallah. Kita mulut sebut la ilaha illallah, tiada yang aku maksud melainkan Allah. Tak ada aku maksud Allah. Tiada tujuanku ya Allah, hanya Engkau. Ibadah ke apa ke, gerak diam aku, pandang aku, cakap aku, fikir aku, tak ada ya Allah maksud aku ni. Hidup aku ni maksudnya hanya Engkau ya Allah. La maksud illa. Itu dari segi latihan dia, supaya esok bila kita buat satu benda, nak minum lillahi ta'ala, nak baca, nak apa, semuanya tiada yang aku maksud melainkan Engkau. Tu praktis ya. Mulut sebut, tapi ini kena sokmo-sokmo lah. Jangan sekali buat lah tu tak buat dah. Kena boleh jadikan harian. La maksud. Mulut sebut la ilaha illallah, penghayatan tiada aku maksud ya Allah melainkan Engkau. Ataupun yang lebih tinggi lagi, la ilaha illallah. Ini atas masing-masing lah ya, Allah Ta'ala kurniakan. La mawjud illallah, tidak ada wujud melainkan wujud Allah. Dia tak ada pandang lagi dah. Wujud ni semua menyatakan akan wujud Allah. Ini lagi tinggi Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu. Dia tak nampak lagi dah wujud makhluk, dia nampak hanya wujud Allah, bukan zatnya. Rahsia Allah Ta'ala itu mentajalikan rahsia wujudnya. Dia dapat pandang di situ af'al Allah, asma Allah, rahsia sifat Allah. Itu la mawjud illallah. Dan ini di antara penghayatan yang sangat tinggi lah. Bila dapat memandang ini, itu namanya hakikat. Inilah sebenar-benar iman. Bila hakikat inilah namanya ma'rifatullah. Orang yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada sebenar-benar pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diamnya, bercakapnya, naiknya, turunnya, semuanya tidak terlepas daripada Allah. Apa dia? Dia nampak di situ perbuatan Allah, dia nampak di situ asma Allah, dia nampak di situ sifatullah. Nampaklah di situ wujud Allah. Nyata wujud ini, nyata ni wujud Allah tak ke ni. Ini semua menceritakan tentang wujudnya. Makhluk ni menceritakan tentang wujudnya. Ya. Wujudku bayangmu. Wujudku bayangmu. Nasyid hari tu yang kita dengar tu ya. Betul lah, wujud kita makhluk ni bayangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangan tu apa, jangan ingat macam bayang-bayang dak. Itulah kesan daripada perbuatannya, athar. Kalau kita belajar tauhid dia panggil athar. Kesan daripada apa? Kesan daripada perbuatannya, kesan daripada iradah, kudrah, ilmu, hayat, sama, basar. Itulah kesan dia. Inilah tajalli dia. Ya. Kalau seseorang itu dapat memandang, dapat merasai setiap gerak-geri dia, masya-Allah. Kenallah seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So penyambung di antara syariat dan hakikat tu apa dia? Tarikat. Bila sampai ada tiga ni, sampai kepada dapat memandang hakikat di sebalik sesuatu, maka inilah orang yang disebut sebagai orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Okey. Baik, kita pergilah kepada kitab kita ni, lagi ke lain lah. Baik, jah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yu'ti dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalid dunya.
Sesungguhnya Allah suka memberi keduniaan dengan jalan akhirat, tetapi jika amalnya, ni kita dah baca dah tadi tak? Keperluannya, okey, baik. Untuk menghindarkan diri agar tidak mencari keredaan makhluk, jalan keluarnya adalah seperti berikut. Dia dah bagi dia jalan keluar dia. Baik. Mengkhususkan iradah, yakni mengerjakan sesuatu kerana Allah semata-mata kerana hati dan ubun-ubun manusia ada pada kekuasaan Allah. Mengkhususkan iradat, kehendak, maksudnya ya, mengerjakan sesuatu kerana Allah semata-mata kerana hati dan ubun-ubun manusia pada ada kekuasaan. Hati tu apa maksud dia? Hati kita lah. Ubun-ubun tu apa dia? Akal kita. Dalam kita beribadah kepada Allah ni, inilah dua benda tempat fungsi. Satu, akal kita. So iman orang mukmin itu pada akalnya. Sebab itu orang belajar ilmu tauhid ni ilmu berkenaan dengan akal. Bagi orang yang lebih tinggi lagi, orang muhsin, orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri jalan petunjuk hidayah, dia lagi tinggi dia dengan hatinya. Ya, jadi akal dan hati inilah jalan masa kita beribadah kepada Allah yang mesti kita gunakan dengan sebaiknya. Ada setengah orang tu dekat akal dia saja. Imannya berdekat akal, amalannya dekat akal, tak masuk lagi ke hati. Yang paling tinggi hati. Orang yang beramal dengan hatinya, dengan rasanya. Sebab tu orang yang beramal dengan rasa ni lah baru dapat dia rasa. Makrifah tu apa? Mengenal Allah melalui rasa. Rasa bertuhan. Rasa dapat melihat iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Dia rasa benda tu. Setengah kita belajar dalam bab tauhid setakat akal, kan? Orang setakat akal ni namanya mukmin. Orang yang telah sampai kepada pihak rasa namanya muhsin. Sebab tu Allah Ta'ala sebut inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat hampir kepada orang-orang muhsin, orang yang telah memiliki rasanya yang sangat erat dengan Allah. Dia buat sesuatu benda tu dengan berperisa, lazat. Sembahyangnya lazat, sembahyangnya dapat mengecapi benda-benda yang kita sebut. Sudah ada makrifah dalam dirinya, ya. Sudah dapat memandang akan nur yang Allah tajallikan pada setiap makhluk-makhluknya. Dia dapat melihat benda tu, benda yang tersirat di sebalik benda yang tersurat. Dia nampak pandang asar tadi, kesan daripada af'an Allah, kesan daripada asma Allah, kesan daripada sifat Allah dalam beribadah ataupun apa sajalah, duduk menjadi apa, dia dapat memandang. Itulah zikir yang tidak putus-putus. Bukan zikir subhanallah, subhanallah, la ilaha letih, tuan-tuan. Tapi zikir yang tinggi itulah zikir yang makrifah, antara dia dengan Allah saja. Pandangan hatinya, pandangan rasanya. Itu zikir yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bermujahadahlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita. Kuat sikit. sorry. Saya ni kena ada orang tegur, kadang-kadang malu lah kita bercakap ni, terpegang sini. Baik. Mengkhususkan iradat, iaitu kehendak, yakni mengerjakan sesuatu kerana Allah semata-mata kerana hati dan ubun-ubun manusia ada pada kekuasaan Allah. Akal kita, ubun-ubun kita dan hati kita itu ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tahu bahawa Allah Ta'ala dia melihat kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jamalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada zahir kamu, luaran kamu. Ni tempat pandangan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat akan hati kamu, perbuatan kamu, hati kita dan perbuatan kita. Itulah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, ya. Pastikan hati. Sebab tu hatilah bila dapat beribadah, hatinya itu beribadah, itulah setinggi-tinggi ibadah. Hatinya macam mana? Rasa.
dapat merasai, dapat menikmati, dapat menjiwai, dapat menghayati. Itulah khusyuk. Khusyuk letak di situ, rasa hina letak di situ, rasa haibah letak di situ, takwa pun situ. Segala sifat-sifat hati letaknya dalam hati. Bila hati sudah beribadah, nak kata apa lagi? Ya, raja dah beribadah, semua hamba rakyat akan turut. Ya, ini kalau setakat ibadah zahir saja masih lagi baik jika dah dibanding dengan tak beribadah langsung. Ya, sekurang-kurangnya lepas taklif. Baik. Dialah yang menguasai hati manusia sehingga untuk memperolehi sesuatu, kita tidak boleh hanya berusaha sendiri atau bersandar pada tujuan semata-mata. Maka jika seseorang bermaksud untuk mendapatkan keredaan orang lain, bukan keredaan Allah, maka Allah akan membelokkan hatinya sehingga orang lain membenci dan menjauhinya. Bahkan bukan hanya orang yang lain membencinya, tetapi Allah juga turut membenci kamu. Betapa ruginya. Ya, ini kalau seseorang itu nak buat satu benda selain daripada Allah, nakkan makhluk. Kadang-kadang beria sangat dia ngejek makhluk tu naik benci. Orang kalau beria nak bejek kita dapat tahu lah, oh dia ni nak satu pada kita ni, beria sangat jeknya lain macam dia punya jek. Kita pun rasa menyampah dia lah. Berarti Allah Ta'ala lagi lah tahu, ya. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kerana dia sifat dia pengasih penyayang, ya, pengasih penyayang, kadang-kadang dia nak balikkan hambanya itu, maka dia ambil segala benda yang diberi kepadanya. Mungkin kalau orang tu kaya, dihilangkan kekayaannya. Ya, kalau orang tu dulu terkenal dengan gagahnya, dia ambil kegagahannya. Dia ambillah segala nikmat yang dia beri. Ini tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Pasal apa? Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibalakkan hambanya itu, dia nak hambanya itu kembali kepadanya sebenarnya. Dia balakkan itu dengan sifat kasih sayang dia. Ya, Allah Ta'ala ni dia mendahulukan sifat kasih sayang dia. Pasal apa? Sebab biasanya bila orang ni, bila dibalakkan, barulah, bila sakit barulah nak ingat Allah. Kalau tidak, ataupun bila dah tak apa ada duit ni, barulah nak ingat kepada Allah, ya. Barulah nampak ini. Kalau tidak, membujuk lalu melentang patah, ya. Kawan duit banyak contoh, kawan ada kuasa. Artinya dengan kekuasaannya, dengan duitnya, dengan itu, dengan ini, tak sedar diri dia. Allah Ta'ala ambil benda tu, Allah Ta'ala uji dia dengan benda tu, dengan tujuan dia ni kembali kepada Allah. Ya, bila dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala sebut innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kan Allah Ta'ala tu di sebalik apa yang dibuat tu kan kasih dia pada hamba dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebut innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbut tawwabin, sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan hamba-hambanya yang mensucikan dirinya zahir dan batin. Ya, kita bertaubat daripada zahir, dosa batin kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala sangat kasih. Itulah sebab dia uji kita dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang anak, kadang-kadang suami, kadang-kadang tak kisahlah tuan-tuan, asal saja bentuk ujian, sebenarnya tanda Allah nak kita balik padanya. Tanda Allah nak masukkan kita dalam golongan orang-orang yang dikasihi, yang disayanginya. Janganlah kita memandang ujian itu sebagai ujian, itu memandang dengan satu mata lendek. Pandanglah ujian itu dengan mata batin kita. Pandanglah dengan mata bahawa Allah nak kita balik padanya. Allah Ta'ala ni nak bersihkan aku ni, banyak lagi ni, aku ni tak lama nak balik dah ni, nak berangkat kan dunia alam barzah ni. Dosa aku ni banyak lagi. Allah Ta'ala suruh aku banyak bertaubat, suruh bangun malam, suruh berzikir beria sikit, suruh bertaubat beria sikit. Settle mana-mana aku tak settle ni, Allah Ta'ala bagi peringatan pada aku ni. Kita kenalah sangka baik. Ini kan dah semacam tu lah. Sebab apa? Sebab memandang pada asbab. Mana pada sebab tak ada, ya. Bukan tak boleh, tapi terhijablah kita.
Tak bolehlah kita nak balik kepada Allah. Tak nampaklah kasih sayang Allah. Yang Allah Ta'ala sebenarnya nak suruh kita kembali kepadanya je. Itulah benda yang paling Allah Ta'ala suka, iaitu hambanya mengenalinya dan kembali kepadanya. Itulah sebenarnya, ya? Tak ada benda lain. Syurga ke apa, itu semua nikmat dia, hak dia, milik dia. Dia nak hamba dia sedar diri. Engkau sedar balik engkau tu hamba, kau kembali kepada aku. Itu je Allah Ta'ala nak. Itu je. Tapi hamba ni tak sedar-sedar juga, masih lagi kerakir. Masih lagi buat style, hot style dulu-dulu, tak ada arah lah nak mana. Baik. Imam Hasan Al-Basri menceritakan bahawasanya ada seseorang berkata dalam hatinya, demi Allah, aku akan beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh sehingga aku menjadi terkenal, ibadahku dilihat orang lain. Setiap kali datang masjid, dia adalah orang yang terawal dan paling akhir sekali keluar dari masjid. Semua itu bertujuan agar orang melihatnya sehingga kesannya seolah-olah dia adalah orang yang rajin sembahyang, berpuasa, sentiasa hadir dalam majlis taklim dan sebagainya. Perbuatan seperti itu berterusan sehingga 7 bulan, tetapi apa hasilnya? Setiap kali dia melewati orang ramai, bukan pujian yang diperolehi, tapi umpatan dan cercaan. Mudah-mudahan Allah mencelakakannya kerana dia riak. Kadang-kadang orang buat riak ni pun manusia pun tak suka, ya? Manusia pun boleh trace, boleh tahu yang dia ni riak ni, ya? Ada juga orang mengatakan dia tu ahli riak, dan akhirnya dia insaf dan sedar, tetap pergi ke masjid dan majlis ta'lim, tetapi niatnya telah diubah, yakni lillahi ta'ala. Setelah demikian berkatalah orang ramai, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya di atas kebaikannya, ya? Begitulah, ya. Mudah-mudahan dia, kadang-kadang kita buat mula-mula tu dengan riak, teruskan. Sebab bukan senang nak buang riak, ujub, mazmumah ni bukan senang. Teruskan perbuatan itu, ya, istiqamah, minta bantuan Allah agar dihilangkan riak kita, ya. Minta bantuan Allah agar dihilang. Tapi masalahnya kalau dia tak tahu itu adalah riak, tu masalah. Itu kena belajar. Sebab tu belajar tu fardu ain. Belajar ilmu ni fardu ain. Sebab apa dia tak tahu tu riak? Sebab dia tak belajar. Sebab apa dia tahu itu ujub? Sebab dia tak belajar. Sebab dia tak tahu bahawa benda ni sebenarnya sesuatu yang wajib dia pelajari untuk menyelamatkan amal dia. Sebab tu ilmu tasawuf, kalau orang tak belajar, dibimbangi seseorang itu akan mati dalam su'ul khatimah. Ilmu tasawuf ni, kita buka kitab Hidayatul Salikin kan? Awal-awal dari kitab Hidayatul Salikin tu, saya lupa dah imam apa yang menyebutkannya. Dia khawatiri seseorang itu mati dalam su'ul khatimah sekiranya dia tidak mempelajari akan ilmu-ilmu yang berkait dengan hati. Ilmu hati itu ilmu tasawuf lah, ya. Baik, ya, ibadah molek dah, apa molek dah, tapi ujub, tapi riak, tapi sum'ah, segala perkara-perkara yang berkait dengan penyakit hati kuat bersarang, dan dia pula tak tahu cara macam mana nak mensucikan sakit hati, penyakit jiwa tersebut, ya. Baik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membaca ayat innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, tak ada yaumul akhir tu, ya, dan beramal saleh, innal ladzi, sesungguhnya, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilus salihat, wa amilu tu, dan beramal as-salihat, akan amal-amal saleh, sayaj'alu, akan, yaj'alu, menjadikan Allah, lahum, baginya, Allah yang bersifat Ar-Rahman, wudda. Wudda ni kasih, sayang, cinta, mahabbah, wudda,
Maksudnya di sini apa dia? Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut. Orang yang beriman dan beramal soleh ni, Allah Ta'ala cinta kepada dia, dan Allah Ta'ala akan memasukkan dalam hati mereka ini perasaan kasih dan cinta kepada Allah. Kasih dan cinta kepada Allah. Seterusnya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah akan mencintai dan mengasihinya serta akan menyintai kaum mukmin. Sebuah syair mengatakan, hai orang yang ingin mendapatkan pujian orang lain, yang beramal untuk meminta pahala kepada sesama manusia, sesungguhnya pengharapan itu mustahil. Allah tidak akan mengabulkan permohonan orang-orang riak, hanya kelelahan dan sia-sialah amal kalian. Ini di antara syair-syair lah. Baik, barang siapa bersungguh-sungguh mengharapkan keredaan Allah, pasti amalnya dijalankan dengan ikhlas dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sama ada kekal di neraka atau di syurga adalah bergantung kepada kehendak Allah. Tetapi kita orang-orang yang beriman, tuan-tuan, inilah untungnya orang beriman. Walaupun imannya itu sebesar biji zarah, ya, kalau dia mati dengan membawa iman walaupun sebesar biji zarah, dia tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat tak dalam kitab mana yang kita baca tu, saya perlu lupa dah, yang kalau tak silap saya Imam Hasan Al-Basri juga, ya, yang menceritakan tentang orang yang keluar last sekali daripada neraka. Orang ni orang yang paling last sekali keluar daripada neraka. Ada disebut dalam kitab tu namanya, saya pun dah lupa dah. Kita baca tu, ya. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Alangkah baiknya kalau aku jadi dia. Ada kan? Saya lupa dah kitab mana kita baca tu. Alangkah baiknya kalau dia tu aku, dia ngomong. Walaupun dia masuk neraka, last sekali dia tetap dapat keluar. Sebab ada orang yang tak keluar-keluar daripada neraka. Sebab tu saya kata, walaupun imannya sebesar biji zarah, kalau orang beriman, dia tetap masih beruntung. Sebab tu sangat penting kita menjaga iman. Sangat penting kita menjaga iman. Dan iman ni boleh tercabut. Sebab itu kita dilarang untuk menghina, memandang rendah kepada orang kafir. Tak boleh, hai kafir, hai laknatullah, tak. Pasal apa? Kita tak tahu akhir dia, ending. Sebab ending yang paling mahal sekali. Mana tahu esok hujung hayat dia Allah Ta'ala berikan dia hidayat untuk mengucap la ilaha illallah, masuk dia dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kita tak tahu lagi, kita kena takut benda ni, tuan-tuan. Inilah perkara yang paling ditakut oleh orang-orang saleh. Tuan-tuan tengok Barsisa. Oh, Tok Wali, tuan-tuan, Barsisa ni, anak-anak murid dia semua boleh terbang, boleh jalan atas air. Hebat, wali-wali besar. Mati kufur. Yang kita tahu semua cerita dia kan. Kita tak tahu. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam bab akhir hayat ni kita kena minta semua dalam solat kita. Jangan tinggal minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya, bab kematian ni kita kena minta pada setiap sembahyang, doa kita jangan tinggal, tuan-tuan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa ilal. Wahai Tuhan, ringan aku ketika sakaratul maut. Saat yang paling getir ujian di atas kita ni, hamba Allah ni, tak adalah atas ni, melainkan sakaratul maut. Itulah ujian yang paling hebat yang akan berlaku kepada kita, yang akan kita tempuh. Ya, kita kena minta banyak pertolongan Allah saat sakaratul maut. Saat yang akan menentukan sama ada orang ni dia akan menjadi orang yang diterima oleh Allah ataupun orang yang syaqiyun. Syaqi ni maksudnya orang yang celaka. Sebab tu jangan pandang hina kepada orang lain. Tengok kita ahli masjid, jangan pandang hina pada sahabat-sahabat kita yang tak pergi masjid. Doa. Orang mukmin sifat dia mendoakan, ya Allah beri petunjuk pada dia. Contohlah kalau kita dah memang menjadi ahli masjid, semua dengar kuliah-kuliah,
jangan pandang hina kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang tak datang kuliah. Mungkin belum masanya lagi. Kalau pandang segi hakikat, semua Allah Ta'ala ada susu, ada hatur dah. Kalau tuan-tuan dapat buat tu, syukur. Sebab tu syukur tu tinggi. Syukur, ya Allah, Engkau gerakkan aku. Sebab tanda-tanda, alamat-alamat atas dunia ni nampak dah. Siapa nak sana tu nampak dah atas dunia ni. Tapi kita tuan-tuan, ya Allah, jangan menghina. Jangan menghina. Sebab kita tak tahu ending. Allah Ta'ala rahsiakan. Allah Ta'ala simpan rahsia itu dalam takdirnya. Siapa boleh pergi belik dekat Lauh Mahfuz nak tengok takdir Allah? Tak boleh. Sebab tu jangan kita berani-berani nak menghina, nak memandang rendah pada orang lain, sekalipun dia seorang kafir. Kita tak tahu ending dia macam mana. Tengok sekarang ni semangat jahat ataupun nakal dia, tak tahu ending dia macam mana tuan-tuan. Kita hanya kena doakan saja. Doakan saja. Ya, sebab tu jaga hati kita, jangan cepat untuk memandang rendah kepada orang lain. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita disebabkan kita tidak pandang rendah pada orang lain. Susah nak jaga hati tuan-tuan. Benda lain mudah nak jaga, hati sangat susah. Benda yang paling payah nak jaga hati. Mata mudah lagi nak jaga, telinga mudah lagi nak jaga, ya? Tangan mudah lagi nak jaga, kaki mudah. Tapi hatilah sangat sukar untuk kita jaga. Dia bercakap, kita berhenti cakap, dia pun cakap ke tok-tek, sangka sana sangka sini, macam-macam benda dia beritahu kita. Semangat. Mohon bantuan daripada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku ini atas kamu, ya Allah. Beriman kepada kamu, sentiasa ingat kepada kamu. Minta, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita, insyaAllah. Baik. Jika riaklah kepada Allah sehingga dia akan memberikan pahala, sesungguhnya manusia tidak mempunyai daya dan kuasa. Mengapa kita perlu riak kepada sesama manusia? Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sangat sesat. Nak riak kepada manusia buat benda, tuan-tuan, ya. Ini, tapi kita tertipu dengan syaitan, dengan nafsu kita. Maka kita nak menunjukkan juga, nak juga pandangan manusia mengatakan kita ni baik, kita warak, kita itu, kita ini, kita macam-macam lah. Nakkan pandangan manusia, itu yang menyebabkan kita jadi riak, ya. Kita dah tahu dah manusia tak boleh buat benda pun pada kita, tapi oleh kerana nafsu kita jadi nakkan betul, jatuh juga kita dalam riak, nak menunjukkan amal kita, ya. Kini tibalah perbahasan tentang masalah wujub. Wallahu a'lam. Kita sambunglah minggu depan bahagian pertama. Habis. Satu muka surat je yang kita baca setiap hari lah. Dah kurang nak tamat gitu. Apalah, besok kita baca cepat sikit. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah kita selepas ni, ya.